Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Wardah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan satu tajuk iaitu memperkasakan sistem pengurusan sampah organik buangan domestik di Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa. Ahli kumpulan kami adalah terdiri dari saya, Muhammad Azli bin Muhammad Ramlan, Nora binti Ahman, Nurlina binti Syapri, Siti Amy Aminah binti Ibrahim dan Suzaina binti Zakaria. Kandungan pembentangan, yang pertama berkenaan dengan penyataan masalah, kedua punca masalah, ketiga cadangan penyelesaian alternatif, keempat penyelesaian yang dipilih, kelima cadangan pelaksanaan penyelesaian yang dipilih dan keenam cadangan penilaian projek dan impak. Pengenalan. Kajian menunjukkan 33,000 tan makanan domestik dibazirkan setiap hari. Ini bermaksud setiap orang mengeluarkan sekurang-kurangnya 0.544 kilogram sisa makanan dalam sehari. Lebih kurang 15,000 tan dari 33,000 tan yang disebut itu bersamaan dengan jumlah yang diperlukan untuk memberi makanan kepada 10 juta orang. Penyataan masalah. Pengurusan sampah organik buangan domestik yang tidak sistematik di Taman Utama Bukit Antarabangsa. Hasil pemerhatian mendapati sampah organik daripada sistem sisa makanan yang dihasilkan oleh penduduk telah dibuang ke tapak pelupusan sampah tanpa mengambil kira nilai yang boleh dihasilkan melalui proses kitar semula. Lokasi kajian ini adalah di Taman Bukit Utama iaitu kawasan perumahan elit yang terletak di Bukit Antarabangsa, Ampang, Kuala Lumpur. Taman ini berkawasan 4 km persegi, merangkumi 198 unit rumah dan didiami lebih kurang 1,000 isi rumah. Taman ini terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan bangsa seperti Melayu, Cina, India. Ada juga dari negara Jepun, China, Korea, Singapura dan Nigeria. Berikut adalah kategori sisa makanan dan sisa organik. Yang pertama, sisa dapur iaitu sisa jana semasa proses penyediaan makanan merujuk kepada bahan-bahan mentah seperti kulit buah, akar sayur, usus ikan dan sebagainya. Seterusnya, sisa luput penggunaan iaitu sisa makanan yang telah luput dan tidak selamat seperti makanan dalam tin. Seterusnya, baki makanan iaitu sisa yang dijana hasil daripada penggunaan makanan merujuk kepada baki makanan seperti tulang ayam, kepala ikan dan sebagainya. Makanan dibazir adalah sisa yang dijana hasil dari pembaziran yang tidak dikehendaki merujuk kepada makanan yang masih berkeadaan baik dan boleh dimakan sama ada bahan mentah atau dimasak. Dan akhir sekali sampah organik iaitu daun-daun kering, bunga, pelepah kelapa, batang pisang dan ranting kayu. Berikut adalah contoh-contoh bahan yang boleh dikompos dan bahan yang tidak boleh dikompos. Seterusnya berkenaan dengan punca-punca masalah dan di antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah pengurusan sampah organik buangan domestik yang tidak sistematik di Taman Bukit Utama, Bukit Antarabangsa adalah yang pertama, sikap dan tingkah laku manusia. Dalam hal ini, pengguna membeli makanan yang tidak diperlukan dan tidak mengamalkan perancangan yang baik dalam membeli dan menyimpan stok makanan. Sebahagian juga berpendapat bahawa membuang makanan adalah satu kebiasaan dalam masyarakat dan tidak berasa bersalah melakukannya. Yang kedua, apabila berlaku peningkatan pendapatan, pengguna mempunyai kuasa beli yang lebih tinggi dan mereka berbelanja dengan jumlah yang banyak, terutamanya membeli makanan sehingga berlaku pembaziran. Yang ketiga, kurangnya kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar juga merupakan punca pembuangan sisa domestik yang tidak terurus. Selain itu, setengah orang pula lebih mementingkan pulangan dalam bentuk kewangan. Oleh kerana penjagaan alam sekitar tidak memberi pulangan kewangan yang signifikan, maka tiada dorongan untuk mereka melakukannya. Dan akhir sekali, ada juga yang berasa bahawa amalan mengasingkan sisa makanan untuk tujuan kita semula adalah membebankan dan hanyalah kerja yang sia-sia. Cadangan penyelesaian alternatif.
Kumpulan kami telah mencadangkan beberapa kaedah untuk menyelesaikan isu pengurusan sampah organik buangan domestik yang tidak sistematik ini. Di antara kaedah yang kami sarankan adalah pertama, mesin kompos sisa makanan. Kaedah ini menggunakan sepenuhnya sisa makanan dan sisa kebun. Ia boleh dilaksanakan dalam kawasan skala kecil seperti belakang rumah atau boleh diwujudkan kawasan pengkomposan berpusat di sebuah taman perumahan. Cadangan kedua, kempen kesedaran seperti kita semula, di mana ia dapat menerapkan budaya 3R sebagai sebahagian tanggungjawab masyarakat. Aktiviti seperti bergotong royong secara berterusan adalah digalakkan bagi menjayakan kempen ini. Di antara kempen yang telah dijalankan yang berjaya mengurangkan sisa makanan sebanyak 14% dalam tempoh 6 bulan pertama selepas pelancarannya adalah kempen The UK Love Food Hit. Cadangan ketiga, pemberian insentif dan ganjaran. Usaha berterusan untuk menggalakkan dan meningkatkan penyertaan orang ramai dalam pengurusan sampah organik buangan domestik ini adalah dengan pemberian insentif atau hadiah kepada komuniti. Isi rumah yang terlibat secara aktif boleh diberikan ganjaran seperti wang tunai ataupun hadiah barangan keperluan rumah mahupun hamper bagi menggalakkan penglibatan mereka secara berterusan dan akhirnya menjadi amalan rutin masyarakat setempat. Cadangan keempat, penguatkuasaan undang-undang dan akta yang lebih ketat. Penguatkuasaan undang-undang dan akta yang lebih ketat boleh diperbaiki dan perlu diambil perhatian oleh semua agensi yang berkaitan bagi melindungi alam sekitar. Contohnya melalui Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 di mana pihak yang bertanggungjawab melakukan kegiatan pencemaran akan dikenakan kompaun dan tindakan undang-undang yang bersesuaian dengan kesalahan mereka. Ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat lainnya untuk dijadikan iktibar dan pengajaran agar mereka lebih peka dengan isu begini. Cadangan kelima adalah kaedah kompos Takakura. Kaedah kompos Takakura ini menghasilkan baju kompos melalui sisa bahan makanan dan ia amat sesuai dilakukan kerana ia dapat mengitas semula sisa buangan makanan untuk dijadikan baju tanaman. Jika kita lihat, kaedah ini lebih kurang dengan kaedah yang pertama, namun membezakannya ialah langkah yang dijalankan, di mana kaedah pertama menggunakan mesin dan kaedah Takakura hanya memerlukan bahan yang boleh dikitas semula dan dilakukan secara manual sahaja. Kumpulan kami sebulat suara memilih kaedah kompos Takakura sebagai penyelesaian kepada isu ini kerana kelebihannya adalah lebih banyak berbanding yang lain, di mana tidak memakan kos yang tinggi dan lebih efektif melalui proses masa yang singkat dan ia mudah dikendalikan usaha pengguna. Bahan yang digunakan semua boleh dikitas semula untuk menjadi bahagia tanaman dan merupakan teknologi negara Jepun di mana kita tahu bahawa teknologinya ini mesra alam dan mesra pengguna. Kaedah kompos Takakura ini telah ditemui oleh seorang ahli kimia gunaan dari Institut Teknologi Himeji Jepun iaitu Koji Takakura bagi mengurangkan sampah dari sisa domestik dengan mencipta kaedah pengkomposan Takakura Home Method. Kaedah ini telah pun diterima pakai oleh pertubuhan bukan kerajaan iaitu Kitayushu International Technology Cooperative Association dan mereka telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan kaedah tersebut. Berikut cara penyediaan kompos dari kaedah Takakura yang hanya dilakukan melalui 4 langkah sahaja. Langkah pertama, proses penyediaan bahan nitrogen. Langkah kedua, proses penyediaan bahan karbon. Langkah ketiga ialah proses penggabungan bahan nitrogen dan karbon. Dan langkah terakhir ialah penghasilan tanah kompos. Mari kita saksikan video penyediaan baju kompos Takakura yang telah disediakan oleh sahabat kami sendiri di rumah beliau.
Bagi memastikan pelaksanaan kaedah kompos takakura ini berjaya, terdapat beberapa pihak yang perlu memainkan peranan masing-masing, iaitu pihak berkuasa tempatan, pertubuhan NGO, pihak media, Persatuan Penduduk dan penduduk Taman Bukit Utama Bukit Antarabangsa itu sendiri. Cadangan penilaian projek dan impak, kami mencadangkan 3 langkah penilaian untuk menilai keberkesanan kaedah kompos takakura yang dilaksanakan bagi menyelesaikan isu ini. Langkah pertama melalui ukuran kuantitatif di mana penduduk membuat pengumpulan data berat baja mengikut komposisi tanah yang diperlukan. Pelibatan pengguna yang aktif boleh diberikan insentif dan ganjaran. Langkah kedua, gambar sebelum dan selepas. Pengguna digalakkan untuk mengambil gambar sebelum dan selepas membuat proses kompos takakura di rumah masing-masing untuk dikongsikan di platform media sosial komuniti dari semasa ke semasa. Langkah ketiga ialah soal selidik yang boleh dibuat melalui Google Form, testimoni dan juga temu bual. Langkah ini boleh menilai kesan program ini kepada penghasilan baja kompos dan impaknya kepada kesejahteraan penduduk secara khusus. Impak-impak yang dijangka. Antara impak yang dapat kami jangkakan setelah mempraktikkan kaedah kompos takakura ini bagi mengurangkan isu yang dihadapi, iaitu pengurusan sampah organik buangan domestik yang tidak sistematik di Taman Bukit Utama Bukit Antarabangsa. Yang pertama ialah kami menjangkakan masalah pengurusan sampah organik buangan domestik yang tidak sistematik ini dapat diselesaikan secara perlahan-lahan. Persekitaran taman yang lebih bersih dan ceria. Kesihatan fizikal dan mental penduduk semakin meningkat melalui aktiviti yang dilakukan bagi mengisi masa lapang. Penjibatan dari segi kos pembelian baju kompos. Pengguna tidak perlu lagi berbelanja untuk mendapatkan baju tanaman. Boleh dijadikan contoh teladan untuk dilaksanakan di kawasan perumahan yang lain supaya impak kepada pemeliharaan alam sekitar lebih berkesan dan meluas. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.